Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan pelajar-pelajar. Apa khabar semua hari ini? Tuan-tuan dan puan-puan dan pelajar-pelajar sekalian akan bersama-sama dengan saya. Saya akan kongsikan satu tajuk, iaitu bagaimana kita nak mengurus stres. Apabila sebut stres, ramai di kalangan kita yang mengalami stres. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang, kita berada dalam situasi pandemik COVID-19. Oleh itu, ramai di kalangan kita yang mengalami stres. Ada juga di kalangan kita yang mengalami stres yang ringan dan stres yang berat. Oleh itu, hari ini saya akan memfokuskan kepada stres yang ringan. Jika kita terlibat dengan stres yang berat, kita harus berjumpa dengan pakar psikologi ataupun kaunselor. Oleh itu, terlebih dahulu saya akan terangkan apakah itu stres. Stres adalah suatu tindak balas fizikal, mental dan emosi ke atas situasi yang mengganggu keadaan stabil individu. Oleh itu, apabila kita berada dalam keadaan stres, kita akan mengalami sedikit gangguan daripada kebiasaan kehidupan kita seharian. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan dan pelajar-pelajar sekalian, hari ini kita akan teruskan lagi dengan kita melihat apakah simptom-simptom yang menyebabkan berlakunya stres. Simptom yang pertama adalah berkaitan dengan fisiologi. Simptom yang kedua iaitu tingkah laku. Simptom yang ketiga adalah perasaan. Dan simptom yang keempat adalah kognitif. Keadaan-keadaan ini akan berlaku kepada kita yang mengalami stres. Jadi, kita akan melihat satu persatu apakah simptom-simptom stres berdasarkan 4 perkara tersebut. Yang pertama, apakah simptom stres yang berkaitan dengan fisiologi? Yang pertama, kita akan rasa cirit-birit. Yang kedua, kita akan rasa lemah badan dan tidak bersemangat. Degupan jantung yang laju. Kita akan rasa gelisah sepanjang hari. Kita akan hilang selera makan. Kita akan rasa sakit kepala ataupun migrain. Dan yang terakhir, badan kita kerap berpeluh. Selain itu juga, apakah yang berlaku kepada kita dalam aspek tingkah laku apabila kita mengalami stres? Yang pertama, apabila kita bercakap, kita akan rasa gagap. Seterusnya, kita lebih suka bersendirian daripada bersama dengan orang lain. Yang ketiga, kita kerap menangis. Lebih-lebih lagi apabila kita bersendirian dan memikirkan masalah yang berlaku kepada kita. Yang keempat, kita tidak boleh duduk diam. Ada saja perkara yang akan dilakukan. Kepada yang merokok, mereka akan kerap merokok apabila berlaku stres. Pada waktu malam, kita tidak boleh tidur sepanjang malam. Dan yang terakhir adalah kita akan rasa gertak gigi pada waktu malam. Seterusnya, apakah yang berlaku kepada kita dari segi kognitif? Yang pertama, kita akan mudah tersinggung. Kita akan hilang tumpuan. Jika orang bercakap dengan kita, kita akan mudah hilang tumpuan. Kita akan mengalami perasaan rendah diri. Kita juga akan banyak berkhayal. Kita akan merasa bimbang kepada diri kita sendiri dan bimbang kepada perkara-perkara yang tertentu.
kita akan lebih memikirkan kerja berbanding memikirkan tentang diri sendiri. Kita akan menjadi pelupa. Dari segi perasaan pula, apabila kita stres, kita akan mengalami yang pertama, kita akan menangis. Yang kedua, kita akan merasa sedih. Yang ketiga, kita akan mudah marah. Dan yang terakhir, kita akan rasa kecewa. Seterusnya, kita akan melihat apakah teknik-teknik yang kita boleh lakukan untuk mengurus stres. Ada 4 teknik yang boleh kita lakukan untuk mengurus stres. Yang pertama dari segi mental, yang kedua dari segi fizikal, yang ketiga dari segi emosi, dan yang keempat dari segi spiritual. Teknik-teknik untuk mengurus stres, yang pertama adalah kita boleh menciptakan suasana dan persekitaran yang menarik. Tidak kira di mana kita berada. Contohnya seperti di rumah, di pejabat, dan di sekolah. Seterusnya, teknik yang kedua yang kita boleh lakukan adalah kita melakukan senaman. Kita boleh melakukan senaman sebanyak 3 kali dalam seminggu. Ataupun kita boleh memperbanyakkan senaman. Selain itu, kita juga boleh melakukan hobi yang mendatangkan ketenangan. Contohnya kita menyanyi dan berhibur. Seterusnya, teknik untuk mengurus stres juga adalah kita memelihara haiwan kesayangan. Contohnya seperti ikan, kucing, dan sebagainya. Di samping itu, teknik untuk mengurus stres adalah kita makan makanan yang seimbang. Kita cuba elakkan makanan-makanan yang tidak berkhasiat. Seterusnya, teknik untuk mengurus stres juga adalah kita melihat air yang mengalir. Kita boleh mencari atau meluangkan sedikit masa untuk melihat sungai, air terjun dan sebagainya. Selain itu, untuk mengurus stres, kita juga boleh melakukan sauna. Apabila kita melakukan aktiviti sauna, badan kita akan berpeluh. Oleh itu, toksik-toksik dalam badan kita akan keluar melalui sistem perkumuhan. Teknik untuk mengurus stres juga adalah kita hendaklah sentiasa senyum. Mengikut kajian, apabila kita bangun daripada tidur, kalau kita senyum kepada pasangan, kita akan positif sepanjang hari. Selain itu juga, kita boleh menatap wajah atau pemberian orang yang tersayang. Di samping itu juga, teknik untuk mengurus stres adalah kita menelefon kawan lama. Dengan menelefon kawan lama, kita boleh berborak-borak kenangan-kenangan manis bersama. Dengan ini, mungkin kita boleh redakan sedikit stres kita. Seterusnya, kita mesti belajar untuk mengasihi diri sendiri. Kita jangan melakukan perkara-perkara yang merosakkan diri sendiri. Bagaimana untuk belajar mengasihi diri sendiri? Seperti kita mesti menjaga penampilan dan sentiasa kemas. Seterusnya, jika kita stres, kita juga mestilah mendapat sokongan. Ataupun kita menceritakan masalah kita kepada orang lain. Kita boleh menceritakan masalah kita kepada pasangan kita, saudara mara, ataupun sahabat karib. Dengan ini, stres yang kita alami boleh dikurangkan. Seterusnya, kita mestilah melakukan pengurusan masa yang berkesan. Kita mempunyai masa 24 jam dalam sehari. Oleh itu,
pengurusan masa yang penting adalah amat diperlukan demi menjamin masa kita yang berkualiti. Perkara yang penting kita dahulukan, perkara yang tidak penting kita kemudiankan. Apabila masa kita diurus dengan baik, dengan sendirinya kita akan mengurangkan stres. Seterusnya, kita mestilah sentiasa berfikiran positif. Setiap orang akan mengalami stres. Setiap orang akan mengalami peristiwa-peristiwa yang tertentu. Oleh itu, kita yakin kepada diri sendiri, kita mampu untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Di samping itu juga, teknik untuk mengerus stres adalah kita mesti ada satu matlamat yang jelas. Teknik mengurus stres juga adalah kita mestilah sentiasa mendekatkan diri kepada Allah, iaitu dengan cara kita bersolat. Kita mempunyai solat fardu dan solat sunat. Di samping kita melakukan solat fardu, kita mestilah memperbanyakkan solat-solat sunat seperti solat hajat, solat duha, solat witir, solat tahajud dan sebagainya. Dengan ini, apabila kita bersolat, fikiran kita akan lebih tenang. Dan yang terakhir, apabila kita stres, kita mestilah memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dapat meringankan beban ataupun masalah yang kita hadapi. Dengan izin Allah, stres kita akan hilang. Sekadar itu saja penerangan ringkas tentang bagaimana kita nak mengerus stres. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe.